iaitu kita punya board director adalah Quantum Metal. Saya mempersilakan iaitu Tuan Haji Kamari Zaman. Silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih juga kepada Puan Aida kerana menjemput saya dalam sesi hari inilah. Latar belakang saya ni I'm a typical banker lah. Berbeza sikit dengan Datuk Dr. Lim. Tapi dari segi akademik, saya mempunyai ada 4. I'm a qualified forester. I'm a qualified IT. I'm a qualified economist. Dan juga mempunyai ijazah sarjana daripada Universiti Harvard dalam public policy. Itu dari segi akademik lah. Dari segi bidang kerja, saya pernah bekerja dengan forestry dan yang lamanya dengan sebuah bank pusat lah, Bank Negara Malaysia, selama 33 ke 34 tahun macam tu. So di bank pusat tu berbagai tanggungjawab telah diberikan. Saya daripada junior officer sampailah director. Saya pernah menjadi chief forex dealer. Saya juga pernah antara kerja saya menggubal dasar-dasar keuangan dan juga pernah juga menjadi bekerja di luar pesisir Labuan, bank lah ya, bukannya oil lah. Dan juga saya pernah juga menjadi pengarah penyiasatan di Bank Negara Malaysia sebelum ini. So dari segi background tu itulah dia. Hari ini saya sit dalam beberapa lembaga pengarah di pelbagai, kebanyakannya terlibat dengan keuangan. Dan di Quantum Metal Malaysia ni saya telah diminta oleh Dr. Lim sebagai pengerusi Quantum Metal Malaysia. Itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang saya di Bank Negara. Itu antara benda yang mungkin menarik ialah semasa menjadi pengarah penyiasatan, cuba membendung skim cepat kaya. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama-nama, ada nama yang Dr. Lim sebut tadi itu, dan ada pelbagai-bagai nama lah. Kami terlibatlah di dalam memastikan pelanggan ataupun orang ramai dilindungi dari segi perundangan dan tidak terjebak oleh mana-mana pihak yang cuba membuat aktiviti penipuan. Itulah antara aktiviti yang saya anggap bukan aktiviti lah, tanggungjawab yang agak berat. Dan antara benda yang diberi penekanan di Quantum Metal tu samalah juga, memastikan pelanggan-pelanggan terpelihara, tidak terjebak dalam apa-apa aktiviti penipuan. Jadi itu adalah filosofi Quantum Metal. Mematuhi segala perundangan, mematuhi segala peraturan, mematuhi segala garis panduan yang ditetapkan oleh mana-mana pengawal selia. Itulah. Perdagangan emas ni pada hari ini tidak diregulated lah ya. Tidak diregulated, yang di mana ia tidak diperlukan ada special license ataupun approval dari mana-mana pihak berkuasa. Special license itulah ya. Walau bagaimanapun, menurut Exchange Control Gold Exemption Order 1986, tiap-tiap person adalah bebas untuk membeli, memberi pinjaman, menjual, meminjam atau mengekspor emas. Itu ada exemption order, Gold Exemption Order 1986. Namun demikian, walaupun ada peruntukan tersebut,
Bank negara akan terus memantau. Bank negara akan terus memantau mana-mana entiti supaya untuk memastikan ia tidak menjalani aktiviti ilegal ataupun aktiviti haram yang boleh memberi kesan negatif kepada orang ramai. Ya. Jadi bank negara dia pantau, dia sentiasa pantau. Dia tak ganggu, tetapi kalau kita buat salah dia datang. Ya, dia datang. Ya. Jadi saya mengikut bacaan saya tu, bank negara ada dipanggil Financial Consumer Alert List. Dia ada dipanggil FCA list. Ia ini ialah untuk memberi panduan as a guide untuk enhance kesedaran, untuk meningkatkan kesedaran terhadap entiti atau skim yang memberi persepsi salah seolah-olah ia diluluskan oleh bank negara. Jadi kalau kita memberi persepsi yang kita kata dapat lesen daripada bank negara ke gitu gini, itu salah tu. Jadi kita boleh masuk dalam FCA tu. Ya. Jadi itu dari segi peraturan lah. Saya ni lebih kepada peraturan. Ya. Kalau perniagaan emas tu kena tanya Datuk Dr. Lim. Jadi kenapa orang berminat untuk melabur dalam emas? Ya. Nombor satu, ia selamat. Benda ni fizikal, you boleh request for physical gold. Dan apabila berlaku economic crisis, pada umumnya harga emas trend dia akan naik. Dia dalam orang trading, saya pernah jadi chief forex dealer. Kita panggil emas ni macam safe haven currency ataupun safe haven instrument. Bila dia berlaku pergolakan ekonomi, semua, bukan saja individu, fund manager, bank pusat, semua berpusu membeli emas. Itu you tengok harga emas dia naik. Siapa lagi yang membeli emas? Ini agak penting ya, sebab kebanyakan orang dia tengok harga je, tapi dia tak tahu siapa sebenarnya yang menggunakan emas paling banyak. Sebenarnya yang paling banyak emas ialah ini jewelry ya. 50% ya. Jewelry industri. Dan 40% lagi yang membuat fizikal ni lah, yang buat coin, metal dan sebagainya. Dan 10% lagi yang dalam industri tu, yang Datuk Dr. Lim cakap tu, untuk because they're good semiconductor. Very good semiconductor dalam dentistry, perubatan dan sebagainya, dia menggunakan emas. So permintaan dia tu sentiasa ada lah, sentiasa ada. Jadi siapa lagi yang menjual emas selain daripada quantum metal? Sebenarnya banyak, bukan kita saja ya. Saya tak nak sebut nama lah, tetapi ada beberapa buah bank juga terlibat dalam penjualan emas di Malaysia. Ya. Tuan-tuan boleh ceklah sendiri, sebab kalau saya sebut sekarang tak betul lah. Saya tak nak promote, saya nak promote quantum metal je. Betul Tuan Haji, setuju tu. Ya, ya. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, quantum metal ni sentiasa patuh, cuba patuh, dan saya selalu tekankan patuh kepada peraturan dan perundangan. Dan apabila kita membuat apa benda, apa-apa advertisement ataupun melalui apa-apa media, sama ada akhbar, elektronik dan sebagainya, pastikan advertisement itu tepat. Jangan ada unsur-unsur yang cuba memberi orang kata unsur penipuan, yang mana boleh, manusia ni kita ada kelemahan, kita panggil greed. Betul. Greed ni ya, bila orang janji sesuatu keuntungan, semua tertarik kepada janji tu. Kita nak para pelabur, untuk bila dia nak melabur, make sure dia equipped with knowledge. Dia equipped dengan knowledge dia, equipped dengan pengetahuan dia, jadi dia tahu apa dia buat, dan
apa benda pelaburannya dibuat tu adalah baik untuk dia. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan mudah terpedaya, kena rajin buat checking maklumat yang kita terima ni, kata oh bank pusat di London beli emas ke, baca Google, check, tengok. Sebab ini semua mempengaruhi pasaran emas. Ya, jadi apabila ada maklumat tentu, saya bukan cerita pasal quantum meter, pasaran ya. Pasaran tu kita kena, itu kata-kata kita kena equip dengan knowledge. Bila kita ada knowledge, kita ada technical knowledge lagi, boleh menggunakan carta-carta, jadi kita boleh menggunakan statistical tool, lagilah baik. Itu kebanyakannya trader lah tahu, kalau orang umum dia tak ada statistical tool. Jadi dia lebih, orang kata, dapat menangani risiko. Sebab tiap-tiap untung tu belakang dia ada rugi. Jadi kita tak naklah yang rugi kan. Jadi untuk kita mengurangkan kerugian tu, kita kena rajin membaca, rajin bertanya, rajin berbincang, dapatkan maklumat-maklumat yang perlu, yang sesuai untuk kita terlibat dalam perdagangan emas ni ataupun investment. Sebagaimana saya sebut tadi, advertisement tu, Section 4A ini di bawah Exchange Control Act 1953. Bank negara ada kuasa, dia boleh memantau semua advertisement. Apabila mana-mana syarikat, termasuklah quantum meter, membuat apa-apa advertisement yang tidak tepat, kita boleh disiasat. Jadi tiap-tiap perkataan, tiap-tiap fakta tu mestilah tepat, ya, supaya kita mempromot secara healthy, supaya pelanggan-pelanggan kita pun dia berani mengambil risiko. Kalau dia rugi pun dia tahu itu risiko memang ada, ya. Jadi dia tak boleh salahkan sesiapa. Jadi tapi yang pentingnya advertisement kita kena betul. Itu betul. Tak ada apa-apa unsur. Jadi ada satu lagi area yang saya selalu stress di sini ialah payment system. Sebab sekarang ni evolusi, ya, daripada cash bertukar kepada elektronik, ya. Ada wallet lah, ada macam-macam. Jadi itu pun di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia. Ya, bidang kuasa Bank Negara. Bank Negara sentiasa nak memastikan ianya selamat, reliable dan efisien. Apabila kita menggunakan satu-satu payment system tu. Jadi payment system tu memang Bank Negara akan teliti terlebih dahulu sebelum. Jadi kalau quantum metal nak membuat sesuatu benda produk, kita pun akur kepada keperluan tu. Jadi quantum metal, sebagaimana saya dah berbincang dengan Datuk Dr. Lim, kita sentiasa akur kepada all these peraturan. Sebab kita tahu ada regulator duk memantau secara keseluruhan. Jadi apabila kita menggunakan benda yang betul, jadi di sinilah orang datang confident, because kalau mana-mana institusi yang tidak diregulate, orang tak ada confident. Apabila ia diregulate, payment system kita guna yang regulate, orang akan very confident menggunakan apa-apa produk dan jenama yang digunakan dengan quantum metal. Itu adalah penting. Sebab kalau sistem payment ni tidak menggunakan yang sah lah, ya, ia boleh berlaku systemic risk. Apabila berlaku systemic risk, orang hilang kepercayaan terhadap, katakan, e-wallet. Jadi lagi masalah besar. Macam kata orang tak nak percaya cek dah. Orang nak pakai cash je. Pakai cash ni lagi banyak masalah. Nak bawa hulu kilir duit banyak, kan. Jadi itu satu area. Bila saya sebutkannya, saya masuk lagi satu area, dia panggil Anti-Money Laundering dan Anti-Terrorism Act 2001. Di sini very clearly state, kalau tuan-tuan Google, tu saya kata kena rajin membaca, dia menyatakan
saya baca dalam bahasa Inggeris, states that for dealers in precious metal, termasuklah quantum metal, and precious stone, yang membeli belian batu-batu mahalnya of the Act, as of 1 Julai 2008, requires all dealers of precious metal to report transaction that exceed certain specific threshold. Saya nak maklumkan di sini, saya nak mengesahkan di sini, Quantum Metal is a reporting institution. Kita patuh kepada peraturannya. Jadi threshold yang dimaksudkan tu, kalau kita beli dalam tunai, saya tak galakkan sangat orang beli dengan tunai ni. Nombor satu, bayar, bawa duit dulu kilir. Nombor dua, orang suspicious. Jadi kalau you beli, elok melalui transfer. Transfer ataupun daripada bank account, itu bagus. Sebab apa? Semua bank, dia patuh pada amlak. Kalau kita bawa cash, orang persoalkan. Jadi apa benda, apabila individu, dia punya had dia ialah 50,000. Apabila dia membeli lebih kepada 50,000 tunai, cash ya, dia akan dilapor kepada bank negara. Ya. Tapi kalau dia beli melalui elektronik, tak apa. Tunai, tunai. Jangan bawa 5 ketul duit, berapa bundle. Satu ilmu baru tu. Ilmu yang tu. Sama juga dengan itu individu. Kalau entiti 300,000, syarikat lah. Sebab syarikat orang tak pernah beli pakai cash ni, semua transfer. So itulah sedikit sebanyak tentang bagaimana quantum metal menaikkan kepercayaan, memberi kepercayaan. Di samping itu, produk kita adalah disertified oleh ISRA. So ini syariah compliant. Kebanyakan pembeli adalah daripada golongan Islam. Memang dia orang ni hendakkan, kalau tak ada ISRA, jadi orang boleh persoalkan. Jadi certification satu, audit satu, ya. Syariah audit pun akan dilakukan juga untuk memastikan dia certification tu ada tahun-tahun dia. Sampai certain period dia akan audit balik, dia akan reissue balik, ya. Dan untuk memberi keselesaan dan confident kepada pelanggan quantum metal, quantum metal bukan sahaja menggunakan ISRA, malah kita dah employ a very competent person untuk memainkan peranan as compliance syariah officer. So sekarang di quantum metal dah ada competent person yang mempunyai akademik yang mencukupi untuk membuat kerja-kerja compliance untuk pematuhan syariah, dan beliau juga akan diminta untuk melakukan audit syariah terhadap produk-produk. So dengan semua ni, saya yakin pelanggan-pelanggan quantum metal lebih selesa dengan apa yang saya kongsikan ni. Sebab selalu saya bila berjumpa, orang tanya betul ke syariah, how do you monitor? Jadi this is how we do. We don't only get it certified, we also have people who make sure that it comply all the time. Bila dia tak comply, dia kena bentangkanlah kepada lembaga pengarah. Jadi kenapa dia boleh berlaku, bagaimana kita nak mengatasinya. Kita tak nak ia terus berlaku sekiranya dia tak comply dengan syariah. Jadi kadang-kadang boleh tersilap, boleh berlaku. Even dalam bank pun, saya pengurusi sebuah bank pun boleh berlaku, ya. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya, adalah kaedah-kaedah dia sebagaimana yang dinasihatkan oleh Majlis Syariah. Itulah sedikit sebanyak saya buka semua.